Saya mendapat bahawa cara persembahan polis, fakta-fakta yang dibentangkan dan hujah-hujah yang disampaikan pada keseluruhannya meyakinkan. Atas dua sebab. Pertama, saya berpendapat bahawa hujah-hujah yang disampaikan tadi meyakinkan kerana polis dapat menjelaskan satu demi satu apa yang berlaku mengikut jadual insiden-insiden tertentu dan berdasarkan pada beberapa fakta-fakta yang diketahui ini tentang apa yang kononnya berlaku. Mereka cuba menjelaskan. Yang kedua, tentang Hospital Tung Shing, polis mengakui bahawa mungkin ada perkara-perkara yang harus disiasat lebih mendalam. Mereka tidak menafikan bahawa mereka menggunakan water cannon dan tear gas di kawasan dekat dengan Hospital Tung Shing, tapi oleh kerana siasatan itu belum lengkap, mereka memerlukan sedikit masa, dan itu saya menganggap sebagai satu penjelasan yang jujur. Dan saya berharap bahawa sekiranya siasatan membuktikan bahawa polis tidak mematuhi segala aspek standard operating procedure dalam soal Tung Shing, saya berharap bahawa polis akan memohon maaf kepada pihak hospital, kepada masyarakat keseluruhan, kerana sekiranya kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika, kita harus kita harus menjadikan itu sebagai satu tabiat dalam masyarakat kita. Sekiranya salah, kita mengakui bahawa salah. Kita tidak harus cuba menutup apa yang berlaku. Dan saya nampak bahawa sikap yang dibuktikan oleh polis dalam taklimat tadi, itulah sikap yang dikehendaki. Mereka terus terang, mereka kumpulkan semua data, membuat analisis data, memberi penjelasan, dan mereka tak cuba menutup perkara-perkara tertentu yang mungkin menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Rasa penjelasan ini tepat kemarin dalam imej buruk atau tidak? Sebahagian besar daripada tuhuman dan pertuduhan yang dibuat mungkin dapat dihapus melalui penjelasan tadi. Kerana seperti mana saya katakan tadi, penjelasan tadi disokong oleh fakta-fakta, dan sekiranya kita cuba merenung kembali apa yang dihujahkan, jelas bahawa hujah-hujah itu berdasarkan pada kajian mendalam. Tapi polis sendiri mengakui bahawa mungkin ada faktor-faktor yang harus dikaji lebih mendalam, dan saya berharap bahawa sekiranya ada bukti-bukti yang lain, dan mungkin bukti-bukti ini kontra dengan apa yang dijelaskan, polis akan siasat dan polis akan memberi keterangan kepada pihak-pihak lain juga, ya, selain daripada media. Saya berpendapat bahawa Suruhanjaya Hak Asasi Malaysia Suhakam juga harus diyakinkan tentang apa yang berlaku, kerana mereka akan siasat peristiwa 9 Julai dari sudut hak asasi manusia. Polis siasat berdasarkan ketenteraman awam. Mereka kaji
peristiwa 9 Julai ini berdasarkan pada beberapa peraturan-peraturan itu yang diharapkan daripada polis. Tetapi badan seperti Suhakam, mereka akan siasat berdasarkan pada asasi manusia. Ini tidak bermakna bahawa kesimpulan itu bertentangan, tidak sama sekali. Mungkin kesimpulannya sama, walaupun mereka cuba siasat dari dua perspektif yang berbeza sedikit. Tetapi mungkin kesimpulannya sama. Saya melihat apa yang ditayangkan tadi dari sudut seorang pencinta hak asasi manusia, seorang pejuang hak asasi manusia. Dan saya nampak bahawa dari segi hak asasi manusia juga polis bertindak secara beretika. Kenapa saya buat kesimpulan ini? Dari segi layanan yang diberikan kepada mereka yang ditahan pada waktu mereka ditahan. Yang saya maksudkan bukan layanan selepas tu di mana mereka disediakan makanan buffet dan sebagainya. Yang saya maksudkan apa yang berlaku masa mereka ditahan, ya. Berdasarkan pada video yang ditayangkan itu, mereka tidak dikasari. Mereka tidak dikasari, ya. Sama ada video-video lain yang bertentangan dengan apa yang ditayangkan, walau-walau, ya. Itu berdasarkan pada siasatan-siasatan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Tetapi apa yang dipamerkan tadi dari segi hak asasi manusia, mereka ini dilayani dengan baik. Dan dari segi apa yang disebutkan sebagai provokasi, saya dapat membuat kesimpulan bahawa dalam beberapa kes memang individu-individu yang terlibat dalam demonstrasi, mereka telah melakukan provokasi. Jelas sekali dalam kes yang melibatkan sahabat lama saya, Tian Chua, jelas bahawa dia yang cuba mencetuskan provokasi, kerana kita tahu bahawa dalam demonstrasi begini ada pihak tertentu yang merancang untuk mencetuskan keadaan tegang ataupun mencetuskan insiden tertentu supaya insiden itu boleh dijadikan sebagai bahan untuk mempolitikkan perjuangan mereka ataupun untuk mencapai matlamat tertentu. Ini berlaku dalam demonstrasi-demonstrasi reformasi pada tahun 98-99. Kerana saya pada masa itu sebagai timbalan Presiden Parti Keadilan, kita tahu bahawa ini dilakukan. Itulah sebabnya saya dari dulu tak setuju dengan demonstrasi jalanan sebagai satu pendekatan dalam memperjuangkan keadilan. Keadilan kita harus memperjuangkan dan kita harus membenarkan perhimpunan rakyat. Harus kita membenarkan perhimpunan rakyat dalam keadaan situasi-situasi tertentu. Kita memastikan umpamanya bahawa kita adakan ini di stadium ataupun tempat-tempat tertutup, ya. Saya pada prinsipnya berpendapat bahawa hak yang termaktub dalam perlembagaan kita, iaitu pasal 10 dalam perlembagaan kita, iaitu hak untuk berhimpun, harus dihormati. Tapi berhimpun, yang menjadi persoalan di sini apa caranya. Bagi saya, berhimpun di jalan raya melalui demonstrasi itu bukan apa yang dimaksudkan dengan perhimpunan secara aman. Perhimpunan yang saya berpegang sebagai prinsip adalah perhimpunan secara aman seperti mana termaktub dalam perlembagaan kita, tetapi dalam konteks stadium. Dan sekiranya dalam peristiwa 9 Julai, dari awal lagi pemerintah dan polis menerangkan kepada khalayak ramai bahawa mereka akan membenarkan perhimpunan aman dalam stadium dari awal lagi, mungkin kita dapat mengelakkan peristiwa 9 Julai ini. Mungkin kita dapat mengelakkan ketegangan dan kekacauan dan ini sebagainya sekiranya di awal lagi mereka memberi penjelasan ini kepada khalayak ramai bahawa ya, kita boleh berhimpun dalam stadium tertutup, ini syarat-syaratnya, tetapi kita menghormati hak berhimpun. Itu yang penting. Untuk secara keseluruhannya, adakah itu berpuas hati dengan penjelasan yang diberikan oleh polis tadi? Pada keseluruhan berpuas hati. Itu. Okey. Terima kasih. Terima kasih.